Hai, Assalamualaikum semua dan selamat datang ke channel saya. Nama saya Syed Hafiz dan saya adalah seorang landscape photographer. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan sikit lah dengan korang. Saya punya top 8 ataupun top 8 gear ataupun peralatan dalam fotografi yang saya rasa setiap fotografer wajib ada ataupun perlu adalah at least. Tak kisah apa jenis genre ataupun bidang dalam fotografi yang korang ceburi. Dan gear-gear yang saya nak cakap dalam video ni adalah gear yang basic. Ini kira gear yang paling minimum lah yang korang perlu ada apa orang cakap sebagai seorang fotografer. Tanpa membuang masa lagi, jom kita pergi kepada gear yang pertama. Bila kita cakap tentang fotografi ni, tak lain tak bukanlah yang pertama sekali terlintas dalam fikiran kita adalah kamera. Ini yang paling obvious sekali lah. Okey, dalam fotografi ni memang korang perlukan kamera untuk ambil gambar. Tapi kamera dekat luar sana tu ada banyak jenis, ada banyak brand. Jadinya mana kamera yang paling bagus ataupun yang paling sesuai? Okey, untuk kamera ni korang carilah yang sesuai dengan bajet korang. Dan juga carilah kamera yang ada spek yang korang perlukan dalam kamera tu untuk kegunaan korang. Contohnya macam kalau ambil gambar landscape, tak kisah sangat apa jenis kamera, semua boleh ambil gambar landscape. Tapi kalau korang shoot gambar sport kan, contohnya lah, korang kena adalah certain spek yang perlu dalam kamera tu. Contohnya macam autofocus yang laju, ada tracking ke apa ke kan, kemudian ada cakap apa, frame per second yang banyak. Contohnya boleh ambil gambar sebanyak 20 frame per second untuk kita tak miss momen-momen ataupun aksi sewaktu event tu berlangsung. Yang kedua adalah lens. Sama juga macam kamera tadi, kita perlukan lens untuk ambil gambar. Dan lens ni juga sama je macam kamera, ada banyak jenis dan banyak cakap apa, brand lah kan untuk lens. So untuk lens ni beli yang sesuai jugalah macam saya cakap tadi tentang kamera. Beli yang sesuai dengan genre yang korang ceburi lah. Kalau korang nak shoot gambar landscape, ada lens yang khas untuk landscape. Kalau nak shoot portrait, ada lens portrait. Nak shoot makro, ada lens makro. Dan juga genre-genre yang lain lah, dia ada lens yang khas untuk genre masing-masing tu. Dan juga lens ni sebelum korang beli, pastikan korang research dululah. Cari lens yang betul-betul cakap apa, sesuai dengan bajet korang satu. Lepas tu dia sesuai dengan kegunaan korang lah. Sebab lens ni dia bukan satu item yang murah-murah. So sebab tu tadi saya cakap beli lens yang sesuai dengan kegunaan korang. Sebab korang punya lens yang pertama tu selalunya adalah lens yang paling kerap sekali korang guna, yang korang bully dia lah, senang cerita. Sebab korang belajar guna lens tu, guna kamera yang pertama korang tu kan. So korang banyak guna lens tu. Jadinya hati-hatilah sebelum beli lens yang pertama tu. Dan pastikan lens yang korang beli tu sesuai dengan kegunaan korang. Nanti di lain hari, di masa akan datang, kalau korang dah ada bajet lebih, dah ada ilmu yang mencukupi, barulah korang boleh cari lens yang lain ataupun cari lens yang lebih bagus lah. Contohnya upgrade lah lens tu kan kepada lens yang lebih high quality macam tu. Okay, untuk permulaan beli lens yang sesuai dengan korang dulu, sesuai dari segi bajet dan juga kegunaan. Lepas tu kalau ada bajet lebih, barulah upgrade lens tu. Okay, dah siap. Duduk situ. Alright, kita move on. Yang ketiga adalah tripod. Tripod ni kita guna untuk kita support kamera kita, untuk pastikan dia dalam keadaan yang stabil. Dan untuk tripod ni mungkin ada antara korang yang cakap tak penting, tapi bagi saya tripod ni tersangat penting. Tak kisah apa jenis genre yang korang ceburi. Lebih-lebih lagi kalau korang nak ambil gambar landscape fotografi. Untuk tripod ni saya cadangkan kalau korang nak beli, beli yang mahal. Sebab yang mahal ni dia lebih high quality, dia tahan lebih lama. Kita tak nak beli tripod setiap sebulan. Kita tak nak tukar tripod tu setiap sebulan ataupun setiap 3 bulan kan. Kita nak pakai tripod tu dengan tempoh yang lama lah, bertahun-tahun. So kalau nak pakai tripod yang tahan sampai bertahun-tahun, belilah yang mahal, yang high quality. Macam tripod yang saya pakai sekarang ni, dekat kamera yang tengah rekod ni lah, itu tripod tu dah 6 ke 7 tahun umur dia dan masih lagi berfungsi secara perfect lah, senang cerita. Cuma adalah calar-calar sikit. Yang ni baru 2 tahun, yang ni berfungsi macam baru lagi. So untuk tripod ni saya cadangkan beli yang mahal dan high quality untuk dapatkan ketahanan yang lebih lama. Next, nombor 4 adalah memory card dan juga battery spare. Kita tak nak masa kita keluar pergi ambil gambar tu, masa kita ada photoshoot, kita punya bateri habis, ataupun masa kita tengah ambil gambar tu kita punya memory card korup. Lebih-lebih lagi kalau kita punya shoot tu berbayar untuk klien kan. So battery spare dengan memory card spare ni memang sangat penting lah untuk
cakap apa, sebagai backup kita kalau ada apa perkara yang tak diingini berlaku. Jadinya bateri dan juga memory card spare ni sangat penting untuk setiap fotografer ada. Kalau korang shoot dengan kamera mirrorless macam yang saya guna sekarang ni, Sony A6500, ataupun korang nak beli kamera mirrorless lah, senang cerita kan, macam Sony saya pakai ataupun kamera brand lain, Nikon ke Fuji ke, tak kisah apa brand, pastikan korang beli dia punya bateri spare tu banyak sikit. Sebab bateri untuk kamera mirrorless ni selalunya dia saiz yang kecil dan cepat habis. Jadi at least bagi saya lah, untuk kamera saya ni, saya pastikan saya ada 5 bateri. At least korang ada 4 ataupun 5 bateri spare tu bagi saya dah cukup lah untuk kamera jenis mirrorless. Tapi kalau korang pakai DSLR, 1 bateri spare pun dah cukup dah, sebab 1 bateri dia pun dah tahan sehari 2 hari pun boleh tahan kan. Macam yang saya cakap tadi, untuk bateri yang jenis mirrorless saja yang korang kena beli banyak sikit, sebab bateri dia cepat habis. Pergi ke gear yang nombor 5, kamera, lens, tripod. Tadi apa tadi? Bateri, memory card. Nombor 5 lah. Pergi kepada gear yang nombor 5, iaitu cleaning kit. Okay, untuk cleaning kit ni saya ada 2 jenis yang saya pakai. Satu jenis yang luaran, macam yang korang selalu nampak lah, yang ada yang ada blower ni. Lepas tu kita ada dia punya berus, kita ada dia punya cleaning liquid dia. Lepas tu kita ada dia punya microfiber cloth ni kan. Ini untuk bahagian luar kamera lah, pada screen kamera, pada viewfinder dan juga pada lens kamera kan. Kita gunakan kit ni lah, cleaning kit yang ni untuk luaran. Dan satu lagi adalah jenis untuk sensor. Ini adalah sensor cleaning swab, dan dia ada datang dengan mana dia dengan ni, dia punya liquid khas untuk kita cuci sensor dalam kamera kita. Okay, sebab dia kenapa kita kena ada cleaning kit ni, kita nak pastikan kamera kita tu dalam keadaan yang perfect, termasuklah dari segi dia punya kebersihan. Kita tak nak ada kita nak pastikan kita punya kamera tu bersih dan tak ada faktor yang boleh menyebabkan gambar kita tu jadi rosak ataupun tak jadilah, senang cerita. Sebagai contoh dia, gambar kita mungkin jadi tak sharp disebabkan lens yang kotor. Itu sebagai contoh lah. Jadinya kita nak pastikan kita punya kamera tu dalam keadaan yang bersih, sensor kita pun bersih, tak ada dust apa semua tu. Sebab tu kita perlukan cleaning kit lah, yang saya tunjuk tadi dekat korang. Jadi pastikan korang adalah cleaning kit ni untuk pastikan korang punya kamera tu dalam keadaan yang bersih. Okey, kita ada 3 lagi item. Yang keenam ni adalah lebih khas kepada landscape photographer. Saya tak rasa genre lain perlukan benda ni. Ianya adalah filter. Filter yang saya cakap sekarang ni bukanlah filter yang korang dapat secara percuma tu. Yang korang dapat bila korang beli lens baru kan, dapat UV filter ataupun filter-filter lain yang korang dapat secara percuma tu lah. Saya bercakap sekarang ni tentang ND filter dan juga polarizer punya filter. Jadi apa 2 filter ni? Okey, yang ni adalah ND filter. Yang ni jenis solid dan dia bentuk petak. Dia ada dia punya dia punya bracket ataupun slot dia yang kita guna pada depan lens tu. Kita masukkan filter ni lah. Dan ini adalah salah satu jenis filter yang selalu landscape photographer guna. Dan dia ada satu lagi jenis, iaitu GND, Graduated ND filter. Dia lebih kurang macam ni je, tapi dia ada extension sebelah bawah ni, dia panjang sikit, dan bahagian bawah ni dia clear tau. So dia guna untuk certain situation lah. Okay, itu untuk ND filter. Dan satu lagi adalah polarizer punya filter kan. Polarizer selalunya dia datang dalam bentuk circular macam ni. So dia akan di-attachkan pada bahagian depan lens tu. Kemudian kita pusingkan untuk dapatkan efek polarizer tu. Okay, untuk filter ni saya takkan terangkan secara detail sangat dalam video ni. Saya akan buat video yang lain lah. Saya terangkan tentang jenis-jenis filter dan juga dia punya fungsi masing-masing lah. So dalam video yang saya akan terangkan tentang filter tu, korang boleh tahulah apa fungsi kita guna polarizer pula kan. Apa fungsi kita guna polarizer dan juga ND filter dan filter lain-lain macam GND ataupun reverse GND ke kan. Yang tu dalam video yang lain saya akan terangkan dengan lebih detail. So untuk filter ni saya suggest kalau korang yang nak ceburi bidang landscape fotografi, korang beli yang jenis polarizer ni dulu. Sebab bagi saya filter polarizer ni lah filter yang paling banyak saya guna sekali lah. So nombor 1 kalau korang nak beli filter, ini pendapat saya lah, beli filter polarizer dulu, kemudian baru beli ND filter.
Dan last kali baru beli graduated ND filter tu. Sekarang saya dah tak guna dah graduated ND filter tu, sebab tu saya letak dia kepada yang last kali yang korang perlu beli. Kalau korang tak nak beli graduated ND filter pun tak apa, sebab saya pun dah tak guna filter tu, sebab saya lebih prefer guna teknik yang lain. So yang pertama beli ProRaiser, yang kedua beli ND filter, yang ketiga kalau korang nak beli, belilah iaitu graduated ND filter. Okey, cukup setakat tu tentang filter. Kita pergi kepada gear yang nombor 7, iaitu lampu ataupun flash. Okey, dua item ni dia lebih khas kepada genre tertentu saja. Kalau genre korang tak perlukan dua item ni, so korang boleh remove lah item ni daripada list korang. Tapi kalau macam saya landscape photographer, saya perlukan lampu. Dan juga kalau korang yang kat luar sana tu ambil gambar portrait ataupun event macam wedding ke, ataupun product fotografi kan, korang perlukan lampu ataupun flash. Tapi untuk saya sebagai landscape photographer, saya perlukan lampu ni lah semasa saya keluar nak pergi ambil gambar. Sebabnya landscape photographer ni selalunya dia akan keluar pada waktu yang macam apa, masih gelap. Kalau saya keluar waktu nak shoot sunrise tu, saya akan keluar sebelum matahari tu terbit lagi. Dan juga kalau saya nak pergi ambil gambar waktu sunset, saya akan stay dekat location tu sampailah sunset tu matahari tu jatuh dan juga cahaya dah jadi gelap. So saya perlukan lampu ni untuk bukan saja untuk suluh jalan saya, tapi juga untuk digunakan semasa saya nak cari composition ataupun framing gambar saya. So lampu ni penting lah bagi saya sebagai seorang landscape photographer. Okey, dan kita dah sampai ke item yang terakhir sekali, iaitu bag. Okey, untuk bag ni, kalau boleh belilah bag yang jenis khas untuk kamera tau. Sebab dia bag yang khas untuk kamera dia ada partition. So mudah untuk kita organize kita punya barang, kita punya gear, dan carilah dekat mana kita simpan barang kita kan. Kalau kita letak satu, kadang-kadang dia bercampur kan, lepas tu payah nak carilah, lagi-lagi kalau item tu item yang kecil. Dan juga bag ni pada partition tu dia ada padding tau. Dalam masa sama bag ni dia akan protect kita punya gear tu daripada berlaga antara satu sama lain, dan juga menyebabkan kerosakan pada kita punya gear lah. So untuk bag, pastikan korang beli bag yang jenis khas untuk kamera, tak kisah brand apa ataupun harga mahal mana. Janji dia ada kegunaan yang saya sebutkan tadi tu lah. So itu adalah senarai 8 gear yang saya rasa setiap fotografer perlu ada. Dan juga apa yang saya sebut tadi, gear-gear yang saya cakap tadi tu adalah gear yang saya sendiri sebagai seorang landscape photographer, memang saya bawa semua gear-gear ni setiap kali saya keluar pergi ambil gambar. Okey, sebelum saya tamatkan video kali ni, saya nak kongsikan sedikit kata-kata semangat lah kan, pada fotografer terutama yang beginner dekat luar sana tu. Okey, dengar yang ni gear tak penting. Gear hanyalah alat yang membantu kita. Yang menghasilkan gambar yang cantik tu adalah diri kita sendiri sebagai seorang fotografer. Jadi ni janganlah korang rasa lemah semangat dengan gear yang korang ada ataupun dengan gear yang tak seberapa. Percayalah cakap saya, gear yang paling basic pun boleh menghasilkan gambar yang cantik. Saya bukan nak cakap gambar saya ni cantik, tapi saya pun still lagi gunakan gear yang basic. Kamera yang saya gunakan masih lagi kamera APS-C sensor. Saya tak upgrade lagi ke medium format mahal sangat. Saya tak upgrade lagi kepada full frame punya kamera, sebab saya pun tak ada duit juga macam korang yang baru-baru kat luar sana tu lah. Dan juga kalau korang masih lagi tak percaya, korang boleh buat search dekat Instagram, cari seorang fotografer ni, nama dia Rob Visor. Saya akan letak link nama dia lah dekat video ni kat bawah ni, dan korang boleh tengoklah gambar-gambar dia. Gambar-gambar dia memang world class gila, memang cantik-cantik. Dan kalau korang perasan dekat dia punya bio tu, dia ada letak jenis kamera yang dia pakai tau. Dia still lagi pakai kamera Nikon D5100 kalau tak silap saya lah. Dan kamera tu adalah kamera entry level tau. So dengan gear yang basic tu, ini membuktikan kita lah, gear yang basic tu
still lagi boleh menghasilkan gambar yang cantik. Sebabnya gear tu tak penting mana, yang penting adalah fotografer yang menggunakan gear tu. Jadinya yang penting dekat sini bukanlah gear, tetapi ilmu yang kita ada. So banyakkan praktis, banyakkan keluar pergi ambil gambar dan improve kita punya skill ni supaya kita dapat ambil gambar dengan lebih lawa lah. Jangan biarkan kita punya kamera yang tak seberapa tu jatuhkan semangat kita untuk kita hasilkan gambar yang cantik. Fotografer yang kat luar sana yang pakai kamera mahal tu kan, bukan gambar cantik pun. Relax dah, dia orang tu cuma poyo je nak tunjuk kaya kan. Tak payah ikut orang, ikut saya ni, InsyaAllah saya boleh tolong. Cara dia mudah je. Korang subscribe, korang pergi dekat video ni dan juga tekan butang like tu, dan share lah video-video ni dengan kawan-kawan korang kan. Dan jangan lupalah tekan butang loceng tu untuk dapatkan notification setiap kali saya upload video yang baru. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.